Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tuan-puan, saudara-saudari sekalian, masya-Allah, Ismail, Atikah, Nur Aziah and Mary, Assalamualaikum Ustaz, Siti Fairuz, Nur Nadiah, Mariani, Arif Yahya, Panorama Dunia Miji, Syafiqah Hamid. Ustaz doakan saya. Amin. Allah kabul doa tuan-puan semua. Tuan-puan minta Allah kabulkan. Boy Iza Boy, Adibah Ratna, salam sejahtera untuk Ustaz. Ina Lopez, Ina, adik Iza, masya-Allah. Selamat Raya Mirara, Faizah, Nur Syafina, Ada Hati dari Singapura, Nur Izan, Adriana, Nur Hashimawati, Nur Diana, masya-Allah, Mawar Majadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT, Halimah, jadi dalam hidup ini tiada yang boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh beri apa yang kita nak cuma Allah. Allah yang boleh beri. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Dan kalau Allah beri, tak ada siapa yang boleh tahan. Kita selalu nampak sesuatu ni pada benda, pada dunia, pada harta, wang ringgit, kebendaan, pada kuasa, kebolehan. Sebenarnya la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada yang boleh beri melainkan Allah. Apa kita macam-macam keinginan nak, tuan-puan pun sama. Tapi apa kita ingin ni tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Apa yang kita nak ni tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Ruziana, sedekah boleh menyembuhkan, betul ke Ustaz? Betul. Amal yang paling besar, nombor satu, antara yang paling besar. Hari ini ramai orang diuji. Ramai peniaga, kawan-kawan yang saya sayang, banyak perniagaan mereka tutup. Ada yang tak tahu nak mula macam mana. Semua perniagaan dan teruk down. Yang meniaga, yang kecil-kecilan, sederhana, yang besar, semua terkesan. Kita dengar toki-toki besar terkesan, ini kan pula yang sederhana, yang kecil-kecil. Kita semua terasa, cuba-cuba buat macam tak ada apa-apa, tapi semua orang terasa kesan daripada COVID-19 ni. Semua orang betul-betul susah. Ada yang sakit, ada kehilangan orang tersayang, dan ada yang hilang pekerjaan. Ramai orang hilang kerja. Ramai orang tak ada kerja sekarang. Ramai orang tak ada kerja. Inilah nak kerja apa, semua jadi perniagaan, semua sangkut. Orang nak beli itu ini, kadang kurang, macam-macam. Jadi tuan-puan sekalian, tak ada yang boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah SWT. Jadi tak ada siapa yang boleh beri kabul doa kita melainkan Allah. Dan kalau Allah kabulkan, tak ada siapa yang boleh tahan. Kita bila hati kita pertama, kita kena tanam keyakinan kepada Allah. Bila kita yakin pada Allah, Allah mesti tolong kita. Doa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajar pada satu orang, saya selalu kongsi. Dia kata, wahai Ali, aku ni hutang, nak kena bayar hutang, baru boleh bebas daripada hamba. Kalau tak jadi hamba semua hidup. Boleh tak Tuan kongsi dengan saya boleh tolong saya tak? Sayyidina Ali kata, patut tak aku beritahu pada kamu amal yang kalau kamu baca ini, Allah SWT akan selesaikan hutang kamu, masalah hidup kamu, walau sebesar gunung Sir di Yaman. Walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Allah memudahkan. Maka apa amal tu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajar baca, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi ya Allah, beri kami rezeki yang halal dan jauhi kami pada rezeki yang haram. Kita doa, ya Allah, beri kami. Jadi tak ada siapa yang boleh beri kita rezeki melainkan Allah SWT. Jadi tak ada siapa yang boleh kabulkan doa kita melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh tunaikan keinginan, cita-cita kita melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi sihat melainkan Allah.
Tiada yang boleh bagi jodoh melainkan Allah. Tiada yang boleh beri anak melainkan Allah. Tiada yang boleh beri kita bahagia, hati saya rasa tenang, bahagia melainkan Allah. Kalau Allah beri rasa bahagia, bahagia itu akan datang. Walau satu dunia cuba tahan bahagia, cuba buat kita sakit hati, Allah nak bagi bahagia, bahagia. Walau satu dunia susahkan hati dia, Allah bagi dia bahagia, dia bahagia. Jadi tak ada siapa yang boleh beri kita rasa bahagia melainkan Allah SWT. Yang boleh beri rasa bahagia, tenang, hanyalah Allah SWT. Jadi kita yakin tu kepada Allah. Pergantungan kita, kita manusia. Kita mudah nampak orang, mudah berharap pada orang, minta pada orang. Kita mudah berharap minta pada manusia. Kita harap pada orang kaya, kita harap pada pembesar, pada menteri. Kita harap pada seseorang dalam dunia. Bila kita bergantung pada orang, pada benda, pada media, pada sesuatu, dan kita terlalu yakin, kita yakin pada situ, maka hati kita jadi rosak. Usaha perintah Allah. Tapi keyakinan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tak ada siapa yang boleh beri saya bahagia, rezeki melainkan Allah. Allah boleh beri seseorang, Allah beri seseorang kekayaan tanpa dia menjadi orang yang paling kaya dalam dunia. Allah boleh beri dia kemuliaan tanpa menjadi seseorang yang besar, mesti jadi begitu begini dapat apa kita nak. Betul tak? Allah boleh beri mulia tanpa kuasa. Allah boleh beri kekuatan tanpa duit, tanpa harta, tanpa kuasa. Yakin kita ni bulat kepada Allah. Dia maha kuasa. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Dan tu pertama, keyakinan kita kepada Allah. Tu bila kita yakin pada Allah, kita minta pada dia. Minta pada dia. Sebelum pergi kerja, semain 2 rakaat, minta ke Allah. Sebelum bangun pagi, semain tahajud, minta ke Allah. Semain duha, semain subuh berjemaah awal waktu dengan keluarga sekarang kan, semain fardu berjemaah. Semain awal waktu, minta pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Jadi kita minta dengan solat dan sabar. Minta pada Allah. Seluruh masalah dunia dan akhirat ni selesai dengan 2 rakaat. Minta pada Allah. 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, minta pada Allah. Tak ada siapa yang boleh minta. Ya Allah, mengadu pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Saya nak berniaga ni tapi tak dapat-dapat, tak jadi, bisnes susah, lapangkan rezeki saya. Ya Allah, ni Papa Fidaw isteri sakit. Ya Allah, isteri saya ada di hospital, Sultan Aminah JB contoh. Doa, Ya Allah beri beliau sembuh, sihat. Nur Baizura, Ya Allah saya nak bisnes, niat nak bantu keluarga. Ya Allah buka jalan untuk saya. Ni Siti doa, Ya Allah kami ada ramai nak zuriat. Ya Allah beri Siti zuriat. Dan semua yang lain, Ya Allah kurniakan zuriat. Minta dengan Allah, 2 rakaat minta pada Allah. Jadi kita pergantungan kita, bila kita minta pada Allah, Allah suka dengar. Bila kita merayu pada Allah, Allah suka dengar. Jadi doa ni, solat, doa, keyakinan kita kepada Allah ni sangat ajaib. Sebab tu akhirnya kita tahu. Contoh macam saya sebut tadi kan, bila Pak Ak meninggal dunia hari ni, walau macam-macam ujian datang dalam hidup, diuji, Alhamdulillah semua orang dah bantu sebagainya. Tapi ujian datang dalam hidup beliau, saya pun tak sangka. Walaupun ada orang aturkan, orang siasat sebelum kami pergi melihat keadaan rumah, so kita pun rasa nak bantu, tolong, rasa nak bantu pindahkan. Ulang-ulang saya cakap pada Pak Ak ni, mungkin hari ni hari terakhir saya, dan saya mungkin tak jumpa Pak Ak lagi dalam hidup ini. Mungkin ni kali pertama kita jumpa dan kali terakhir dalam hidup kita berjumpa. Dan apa yang lebih penting Pak Ak, esok saya dengan Pak Ak mesti tinggalkan dunia, dan anak cucu kita ni esok akan menjadi bekalan kita. Pak Ak ni beliau akan doa. Dia kata, Ustaz tolong Ustaz, hantar anak-anak saya ni, esok cucu-cucu saya dapat belajar madrasah, hantar mahat tahfiz boleh? Dia kata, boleh hantar mahat tahfiz. Orang macam anak-anak saya ni boleh hantar mahat tahfiz. Dia terus kata nak pindah. Dia terus kata saya nak pindah. Isteri pun kata nak pindah. Jadi saya rasa bahagia begitu. Rasa bahagia. Dan bila dapat buat pindah je Pak Ak tadi, rasa gembira bahagia. Rasa gembira bahagia. Rasa bersyukur pada Allah. Ujian hidup, dalam hidup memang tak ada kan, dalam Malaysia, dalam dunia. Dalam hidup saya daripada saya kecil, tak ada lagi saya jumpa orang tiba-tiba nak bagi saya rumah dan tolong bayar sewa sampai saya mati. Tak ada lagi. Tak ada orang yang tiba-tiba nak tolong bayarkan semua yuran saya daripada kecil sampai saya besar.
Dulu masa belajar, kawan-kawan ada motor, saya tak ada motor. Tak ada orang tiba-tiba nak bagi kita motor, tak ada. Tiba-tiba nak bagi, kecuali keluarga kita, orang yang kita benar-benar sayangi, kita kenal. Jadi saya pun faham begitu. Tapi tahu tak apa dia, saya pun tak tahu kenapa. Tapi semangat nak tolong dan pindahkan keluarga tadi. Sebab baru saya sedar, oh rupanya Allah temukan doa beliau. Dalam banyak-banyak hari beliau berdoa, dia orang Islam yang baik. Mesti ada hari-hari bila berdoa, satu hari tu Allah kabulkan. Dan rupanya saya ke sana cuma kerana doa Pak tadi. Mungkin saya ke sana cuma kerana doa anak kecil yang terbaring, anak-anak kecil yang ingin sekolah. Ada yang nak solat, terpaksa tumpang rumah kawan. Mungkin sebab doa dia saya sampai ke sana. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, jangan pandang rendah kepada doa. Doa ni sangat ajaib. Dengan doa Allah boleh buat apa saja. Saya selalu sebut doa ni sangat ajaib. Dengan doa Allah boleh kabulkan keinginan kita. Saya pernah cerita Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih pergi satu rumah dan daripada jauh itikaf, tiba-tiba kena halau. Daripada masjid kena tangga pun kena halau sampai bawah tangga. Last sekali jalan kat masjid Imam Ahmad Ibnu Hanbal kena halau. Daripada masjid kena halau. Cerita-cerita ni last sekali dia pergi dah hujung-hujung, dia pergi tidur satu tempat, kedai roti. Kedai roti tu ajak tidur. Sekali bila tidur, dia tengok orang kedai roti tadi tu asyik berzikir, bagi layanan baik. Kemudian dia tengok orang tu asyik berzikir, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampun. Dan dia kata saya bertaubat. Kata Imam Ahmad, kamu sentiasa berdoa, beristighfar. Pasti Allah kabulkan doa kamu. Dia kata seluruh doa dalam hidup saya ini Allah kabulkan. Ada satu doa lagi Allah belum kabulkan. Apa doa beliau? Beliau ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Akhirnya dapat berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Jadi kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, saya fikir kenapa saya kena halau daripada masjid? Kenapa semua orang marah saya? So kenapa orang pada masjid halau? Sampai ialah dia penceramah, orang hebat, mufti, ulama besar. Dia kena halau daripada masjid. Orang tak kenal dia. Dulu tu lah tak ada gambar, kena halau. Maka kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kerana istighfar kamu, doa kamu, Allah yang gerakkan saya datang ke sini. Sampai kena halau, baru saya boleh berjumpa dengan kamu. Jadi ini rahsia doa. Ini dipanggil beriman pada qada dan qadar. Jadi dengan doa, boleh buat seseorang yang kita pernah kenal, kita boleh jumpa. Dengan doa, boleh buat satu orang yang daripada susah, tiba-tiba Allah beri dia kabul doa dan beri rezeki tak sangka-sangka. Ada kebaikan yang Allah terima. Kita bukan mesti ada janggut. Ni sunnah Nabi, tutup kepala, pakai pakaian baik-baik, menutup aurat, pakaian yang tak menunjuk ni. Tapi kita bercakap baik, kita nampak berceramah baik, tapi belum tentu kita lebih makbul di sisi Allah. Antara kita ni tak tahu siapa lebih makbul. Siapa lebih tahu dia lebih makbul? Dia lebih makbul, awak lebih makbul, saya lebih makbul, lebih diterima oleh Allah. Kita semua belum tahu diterima oleh Allah ataupun tak. Kita semua sama. Tak ada orang yang lebih daripada orang lain. Tak ada lebih orang kulit putih banding kulit hitam. Tak ada lebih orang kurus daripada orang gemuk. Tak ada berbeza satu orang daripada bangsa, suku atau siapa saja. Kita semua sama di sisi Allah SWT dan kita belum tahu nasib akhir kita. Jadi mungkin kerana doa seseorang Allah takdir kita berjumpa. Itu tu pertama, iman, yakin, solat, doa dengan Allah, minta ke Allah. Selalu minta pada Allah. Doa ni sangat ajaib. Saya selalu sebut bila saya jumpa orang, pertemuan perpisahan ni Allah yang tentukan. Kita bertemu ni Allah yang tentukan. Saya tak rancang untuk jumpa abang, abang pun tak rancang untuk jumpa saya. Tapi Allah temukan. Pertemuan kita ni Allah yang tentukan. Takkan tak sengaja kita bertemu seseorang, kita belanja dia makan, kita beri dia tempat tinggal yang baik, kita duduk bersama dengan dia, rupanya ada pelajaran kat sana. Hari ini Allah takdirkan Pak Ak meninggal dunia, orang yang baik. Allah takdir. Saya bila dapat berita tu saya menangis, saya sedih. Saya rasa sebab sayu, sebab kami dan kawan-kawan saya yang sama-sama dengan saya, sahabat-sahabat pertubuhan kasih umat ni, bila dapat jumpa dengan Pak Ak tu, walaupun cari rumah, hujan-hujan, kesana kesini, mula sampai semua menangis tengok keadaan. Rupa-rupanya Allah nak hadiahkan sesuatu, beliau dapat pindah dan hari ini beliau meninggal.
Dan keadaannya Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ni saya dengar kawasan rumah yang sewa tu kawasan banjir juga. Doakan kita pindahkan ke rumah yang lain yang lebih tinggi supaya tak kena banjir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya sayangi sekalian. Dia doa ni jangan pernah pandang rendah pada doa. Jangan pandang rendah pada doa. Kita rasa macam selalu doa ustaz, tapi semua tak kabul-kabul daripada dulu sampai sekarang. Ya khairi. Saya selalu berdoa ustaz, tapi saya dulu malu masa kecil, malas belajar agama, belajar mengaji. Bila besar saya dah malu. Tapi saya berdoa, dah beberapa hari tiba hati tergerak dan buat seorang wanita mu'alaf. Dulu dia Kristian masuk Islam, dengan azan dia menangis, lepas berbual dia ajak belajar mengaji. Lalu saya dapat belajar Iqra', tapi saya syukur dah boleh belajar tapi tak tahu langsung, insyaAllah. Daripada tak tahu langsung. Rafi, ustaz ibu saya sakit di hospital, doa untuk dia, moga Allah sembuhkan. Syah Abdul Rahim, aman. Ustaz tolong amin doa saya nak berjaya dunia akhirat. Veronica, Ibit Liu, murah rezeki, tulus ikhlas menolong orang yang mampu. Terima kasih Veronica Yamsi. Baik-baik semua ni. Muzarina, Rusmelia Maudin, Nurul Audin. Jadi pertama kita selalu berdoa, jangan pandang rendah pada orang miskin, jangan pandang rendah yatim. Sebab akhir kita hidup kita ni kita tak tahu macam mana. Jangan pandang rendah kat orang. Saya pernah sebutkan dulu masa kami berdakwah, tiba-tiba ada satu orang ni dia lain sikit pada orang, macam orang kurang sikit suka pada dia. Tapi kan satu hari masa kami tengah berdakwah, dikejut ketua rombongan saya, dia suajar mengucap, dan tak lama dia rupanya dia meninggal dunia. Dia meninggal sedang kami membantu orang susah, membantu orang miskin, sedang berdakwah. Jadi saya fikir sampai sekarang, sebab tu dalam setiap manusia ni ada baik dia, dan baik tu yang patut kita gali, kita cari. Kita tengok orang rasa sayang, tengok orang rasa sayang. Jangan pandang rendah orang sebab dia isap dadah. Jangan pandang rendah orang sebab dia bawa keluar penjara. Jangan pandang rendah pada orang walau dia nampak kotor, bersepah, seleki. Kita nasihatkan dia. Tapi kan kita belajar nasihat orang macam mana kita suka kita dinasihati. Nasihat ke orang macam kita suka kita dinasihati. Dan kita tengok anak orang tak sekolah, kita nak marah mak ayah dia, boleh. Tapi kalau dengan marah kita cuma buat kita bergaduh dan kita tak berjumpa dia lagi, jadi kita fikir dakwah yang cara lain. Oh, mungkin dengan kita marah dia benci kita, kita bergaduh, dia belasah kita. Atau macam mana kita nak tegur dia? Cuma kita komen-komen dekat Facebook, kita hina dia, dia boleh berubah? Tak. Ustaz saya selalu kata akdam laisa kalam. Dan kaki ni mau jalan, bukan cakap. Pergi jumpa dia, pujuk dia, ikram dia, bawa dia, beri nasihat, supaya apa yang kita bawa dia dan kita pimpin dia supaya dia dapat berubah kepada kebaikan. Tu begitu orang keluar penjara, orang tu isap dadah, ustaz ni dulu maafkan, dia ni pelacur, ustaz pelacur. Saya selalu pergi dakwah lorong pelacuran, dan berapa ramai, segala puji bagi Allah. Kalau abang kakak jumpa sekarang pelacur tu juta-juta kali lebih baik daripada saya sendiri, juta-juta kali lebih saya hormat daripada mana-mana. Saya sangat hormat mereka. Ramai kawan-kawan silu kerja kelab, badan bertatu-tatu. Sampai sekarang badan bertatu-tatu. Sampai sekarang badan tu bertatu-tatu, penuh tatu. Tapi Masya Allah, hari ni dia bangun malam nangis kuat. Allahu Akbar. Nangis si kerja dia. Menangis tak berhenti. Itu nama kesudahan yang baik. Kawan saya isap dadah tadi, ada seorang isap dadah, dia kuat isap dadah, ketua kumpulan jahat, ikut saya satu malam meninggal tengah sembang tahajud. Bukanlah maksud dia baik dan dia boleh apa, bukan maksudnya dia boleh buat jahat. Tidak, maksud saya dia meninggal dalam keadaan yang Allah tunjuk dia sangat baik, dibantu orang lain. Sebab tu hidup ini jangan mana rendah orang lain, dan kita membantu dengan rasa rendah diri. Itu yang tak ada dalam manusia. Kita bantu orang dengan rasa rendah diri, bukan dengan pertolongan saya, isi saya senang, bukan dengan pertolongan saya, anak-anak saya senang, tapi dengan kerja buat saya. Mungkin sebab doa isi saya, Allah beri saya rezeki mencurah-curah. Mungkin sebab doa anak-anak yang kita sayang, sebab doa mereka Allah buka jalan rezeki tak sangka-sangka untuk kita. Ini mungkin doa mak kita, ini mungkin doa ayah kita, ini mungkin doa abang kita, doa adik kita, mungkin doa kawan-kawan, doa orang miskin. Begitu dalam kita memberi. Kalau kita memberi pada manusia dengan sombong, wah dengan duit saya dia dah senang, kaya, ini semua lu susah ni, aku yang bagi dia semua senang, tak ada aku susah hidup dia. Tak. Kita pun Tuhan yang bagi senang, Allah yang bagi senang pada kita. Itu memberi dengan membersihkan hati. Sebab tu orang-orang soleh dulu selalu basuh tandas tengah malam. Basuh tandas, khidmat, basuh, bersihkan.
Waktu orang supaya sebenarnya mereka bukan bersihkan tandas, mereka sedang bersihkan hati mereka. Kita khidmat pada orang miskin, sebenarnya bukan kita tolong dia, tapi sebenarnya kita sedang membersihkan hati kita. Mudah-mudahan sebab orang miskin, orang susah ini, Allah kabul doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Beri, pertama minta pada Allah, yakin pada Allah. Yang kedua, cari rezeki yang halal. Dalam doa tadi, baca doa ni pagi dan petang. Walaupun hutang dan masalah hidup besar, Allah selesaikan. Cari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Kita kalau nak hidup kita berkat baik, jauhi rezeki yang haram. Jangan tipu orang dalam niaga. Jangan tipu orang dalam niaga. Jangan aniaya orang dalam niaga. Dalam niaga ni, kita kena ada cita-cita yang besar. Dulu saya ingat, saya baca bab tijarah, Maulana Zakaria tulis. Dulu saya ingat berniaga ni cuma cari duit yang banyak. Cari duit banyak, boleh kumpul banyak, jadi orang kaya. Dan kalau kita salah faham apa tu kaya, hidup kita jadi penat, letih. Kaya ni sebenarnya bukan banyaknya duit. Duit tu penting. Nabi SAW bersabda, bekerja kuat, mencari rezeki yang halal untuk membantu sampai mungkin orang miskin, anak yatim berjihad di jalan Allah. Penting orang Islam jadi paling kaya, paling terkenal, menjadi pemimpin, jadi orang yang hebat, supaya dia menjadi contoh untuk orang lain, supaya kita dapat amalkan Islam yang kita cakap ni orang senang nampak. Senang nampak, penting. Tapi bukan kaya itu banyak duit. Apa tu kaya? Kaya itu bila kita dapat berkongsi dengan orang lain. Saya selalu sebut ada sepotong roti boleh kongsi dengan adik, kita kaya. Ada 10 roti boleh kongsi lebih ramai orang, kita kaya. Tapi kalau ada 1000 roti simpan dalam almari seorang-seorang sampai busuk, kita miskin. Kalau tengok orang rasa ingin memberi walaupun kita tak ada. Dalam bahasa mudahnya, Allah beritahu malaikat kata tengok Allah beritahu, tengok hamba aku tu. Dia pun susah, dia pun miskin, tapi dia ingin memberi. Aku ni Allah Maha Kaya, aku beri lebih lagi pada dia. Jadi kalau kita memberi, Allah beri lebih lagi. Kita memberi, Allah beri lebih lagi. Dia belajar memberi, mulakan dengan keluarga yang kita sayang. Beri pada isteri, beri pada ayah, mak. Memberi ni, memberi bukan mesti duit. Ada orang tak ada duit, ustaz, nak memberi 1 sen pun tak ada duit. Apa boleh beri? Beri khidmat, kena rajin. Tak ada tempat dalam dunia ini untuk orang yang malas. Tak ada tempat dalam dunia untuk orang yang malas. Dan tak ada tempat di akhirat untuk orang yang malas. Jadi orang yang rajin. Nampak orang yang malas, jangan benci, jangan hina, jangan keji. Jangan cakap pasal dia. Dakwah dia, doakan dia, bangunkan dia. Jadi orang rajin, jadi orang rajin. Jangan jadi orang yang malas. Kita kalau sebut kebaikannya, ingat orang, oh iyalah orang tu malas, orang tu malas. Bukan. Jadi orang rajin. Tak ada tempat dalam dunia untuk orang yang malas, dan tak ada tempat di akhirat untuk orang malas. Dia rajin. Ustaz, saya nak buat apa? Ustaz, saya tak ada duit, kerja belum dapat. Boleh, khidmat orang. Khidmat tolong sana, tolong sini, basuh masjid, khidmat basuh rumah, khidmat tolong mak ayah, khidmat picit kaki mak, picit kaki ayah. Khidmat, rajin. Jangan rasa malu untuk buat kerja yang halal. Jangan rasa malu untuk buat kerja yang halal. Jauhi rezeki yang haram. Jauhi rezeki yang haram. Jangan terlibat dengan riba, jangan terlibat dengan arak, jangan terlibat dengan rezeki-rezeki yang haram. Jauhkan. Sebab tu menjadi tuntutan kita mencari rezeki yang halal. Nanti Allah beri rezeki pada kita yang baik, berkat, tenang. Rezeki ni ketenangan hidup. Jangan tipu orang. Banyak orang kadang meniaga perintah Allah, tapi kadang menipu orang. Tipu kita, jual barang, tipu orang sana, tipu orang sini. Jual, lepas kita ni, kita tahu mesti rugi, kita pun jual ke orang lain jual pula, kita dah beli ni, kita pun hilang. Banyak orang jadi begitu. Dia buat apa yang kita yakin, apa yang kita percaya. Kalau kita jual sesuatu, apa yang kita yakin, percaya, bukti jelas, halal. Jangan jual apa yang kita tak percaya. Jangan cerita pada orang apa yang kita sendiri pun tak pernah amalkan. Cerita benda kita tak pasti pun nak amalkan ke tidak. Jadi jual apa yang betul, apa yang baik, apa yang halal. Jangan tipu orang. Kita tahu, kita ada gerak hati. Dan gerak hati tu dia selalu beritahu ni betul, ni salah. Dan kita rujuk juga pada alim ulama, pada ustaz-ustaz, pada cikgu-cikgu, pada alim ulama yang tahu halal haram. Jadi bila kita cari rezeki yang halal, nanti keberkatan tu Allah beri dalam hidup kita. Jauhi rezeki yang haram. Kadang rasuah. Memang cepat kaya, nak projek besar bagi rasuah banyak. Tapi kaya tu ke mana? Saya selalu sebut, kaya tu apa? Ada banyak kereta, kita banyak best kan. Tapi satu masa boleh pakai satu kereta. Rumah besar mana sangat rumah? Rumah besar, best rumah besar, banyak boleh guna. Boleh berceramah, boleh buat majlis ilmu. Tapi boleh sembahyang Jumaat, boleh macam-macam. Selesa, boleh jaga aurat.
Tak salah, tapi akhirnya kita nak beritahu nikmat dunia, lalas tidur hujung katil. Saya kat rumah tidur hujung katil juga kan. Bukan boleh tidur 5 katil sekali, tidur 5 bilik sekali, tak. Kita tidur satu katil je. Tak boleh tidur banyak-banyak katil, satu. Okay, kayu tu kat sini, kayu dekat hati. Kayu ni dekat hati. Itu tuan-puan sekalian, penting kita mencari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Cari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Jadi semangat mencari yang halal ni perjuangan, jihad. Kalau kita buat yang haram jadi dosa, mencari jalan yang halal tu jihad. Satu orang kata, Nabi SAW bersabda, bersama dengan isteri tu jadi pahala. Sahabat kata, ya Rasulullah, lebih kurang maksudnya kan, maaf, bersama isteri tu benda yang seronok kan. Benda yang maaf saya sebut yang dah kahwin ni kan, yang belum kahwin sabarlah. Bersama suami isteri tu seronok, bahagia. Bersama suami isteri seronok, bahagia. Adakah dapat pahala? Kan seronok. Nabi kata, kalau kamu buat jalan yang haram, dosa tak? Dosa. Jadi perkara yang sama kamu buat dengan jalan nikah halal, jadi pahala. Jadi macam itulah dalam hidup. Macam tu dalam hidup kita. Kalau kita cari rezeki yang haram jadi dosa, cari rezeki yang halal tu jihad, pahala, perjuangan. Itu dapat pahala yang banyak. Kerja kuat-kuat cari duit, dapat pahala, rajin. Buat itu, buat ini, rajin. Semangat itulah yang buat semenjak saya selalu berniaga kan, buat macam-macam, segala puji bagi Allah, buat training, motivasi, ceramah, restoran sikit-sikit, butik, begitu begini, rasa seronok, bahagia. Tapi rupanya bila saya tolong orang ni, saya rasa sangat bahagia. Bila dapat pindahkan satu keluarga daripada tak ada tandas, dapat tandas, satu perkara yang sangat bahagia. Dapat tengok satu orang budak berak kencing kena gali lubang. Bukan satu keluarga, banyak berak kencing gali lubang. Allahu Akbar. Berak kencing gali lubang bertahun-tahun. Sekarang dia tak perlu berak kencing gali lubang, dia dapat rumah, ada tandas yang cantik. Dia berubah, dia pun tak tahu apa yang dia dapat. Dia dah biasa berak kencing macam tu, dia dah jadi biasa dalam hidup dia. Tapi kita yang tahu keadaan sebenar dunia ini, kita rasa berdosa, bersalah. Dia dapat pindah tu satu kenikmatan. Sampai semua kawan-kawan saya setiap pagi tanya, Ustaz, semua sekali sahabat-sahabat saya tanya, Ustaz, pagi, petang, malam, semua tanya, Ustaz, esok ke mana, malam ni ke mana, lepas ni ke mana, nak tolong siapa, pergi mana dulu, negeri mana dulu, kampung mana dulu, orang mana dulu. Ustaz nak tolong ni, tak berhenti dia orang forward kat saya. Sebab apa? Membantu manusia ni bahagia. Membantu manusia ni bahagia. Membuat manusia lain senyum ni rupanya bahagia. Macam mak kan, mak kita masak untuk kita. Dia tak makan, dia tengok anak-anak makan, dia seronok masak. Hari-hari kan mak masak, seronok mak kita masak. Tahu tak sebab apa? Tengok anak-anak makan ni bahagia. Tengok anak-anak makan ni bahagia. Memberi ni bahagia. Seorang bapa balik rumah, bawa mainan. Anak-anak berlari-lari, melompat-lompat, terbang-terbang. Yes, bapa balik hadiah. Yes, thank you daddy, thank you ayah, thank you papa, thank you abi. Seronok, anak-anak seronok ayah dibagi sesuatu, melompat-lompat. Ayah muka maco je, senyum pun tidak. Bapa kadang senyum pun tak, kena senyum sikit, tak senyum sangat. Tapi tahu tak siapa paling bahagia? Anak tadi ke bapa tu yang bahagia? Yang lebih bahagia ayah tadi. Jadi memberi ni bahagia. Memberi ni bahagia. Sebab tu bila kita dapat hakikat memberi, dapat nikmat memberi, belajar memberi, bukan dapat hakikat lagi. Sahabat dengan Nabi dulu dapat hakikat. Kita ni baru belajar memberi kan. Kadang-kadang geram juga orang tak terima kasih, geram juga kan. Orang buat lebih kurang, marah juga manusia. Tapi belajar ikhlas kerana Allah. Maka apa kita akan rasa? Itulah kenikmatan hidup. Itulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah rasai, ada pada Nabi. Nabi tamakkan kebaikan untuk manusia. Maksudnya Nabi nak semua manusia bahagia. Nabi Muhammad SAW nak semua manusia masuk syurga. Nabi nak kita semua senyum gembira. Nabi tak nak mana-mana antara kita ni sedih, susah, sakit. Tengok orang senang rasa bahagia. Tengok orang bahagia rasa bahagia. Walaupun kita tak dapat macam dia, kita mungkin susah tengok orang kaya. Gembira tengok orang tu dapat nikmat rezeki lebih, kereta baru, dapat rumah baru, dapat kahwin, dapat anak. Kita mungkin belum dapat, tapi kita tengok kita rasa bahagia. Hati kita nak macam dia. Kita kata, ya Allah, saya teringin nak macam tu. Ya Allah, syukur kawan aku dah dapat macam tu. Tengok orang lain kaya, senang, gembira, buat hati kita bahagia. Itu tanda hati kita dalam keadaan yang baik. Tapi hati yang sakit ni sama ada miskin atau kaya, dia jadi sakit hati pada orang lain. Ni sakit, ni penyakit. Dan penyakit ni perlu diobati dengan banyak menangis dan bertaubat. Nangis ke Allah. Macam mana kita boleh rasa sedih tengok orang berjaya? Gembira.
Kecuali dia buat benda yang salah, dia buat benda yang tak betul, benda yang sesat. Tapi kalau tengok orang senang, kita rasa susah, sedih, tu hati kita sakit. Dan hati ni perlu diobati. Ada orang sakit ni sampai teruk. Jadi tengok orang gembira, kita rasa bahagia. Dia belajar memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar memberi kerana Allah. Tengok orang, rupanya tolong orang ni dia jadi macam seronok sangat, bahagia. Rasa nikmat yang tak terucap dengan perkataan, semua dengan pertolongan Allah. Dan sebab Allah yang beri, dan dia rasa sangat bahagia. Dan daripada situ, macam-macam idea Allah beri pada saya masa tolong-tolong orang, saya tak pernah fikir, jadi ketagih. Jadi rasa passion, gairah, sampai kita terlupa segala-galanya. Makan lupa, tidur lupa. Saya tengok anak-anak muda ikut saya, pakcik-pakcik yang ikut saya, grup-grup, tim-tim saya tu, dia orang tak makan ikut saya. Saya pun biasa saya offer makan, pelawur orang sana makan. Tapi kawan-kawan saya sampai tak sempat makan. Tak sempat makan, tak sempat apa-apa, semua tak sempat. Sampai semua tak sempat, makan tak sempat, apa pun tak sempat. Tapi rupa-rupanya tahu tak apa dia. Daripada situ kami beli, 2 hari kami tempah 3 lori. 3 lori besar, order 3 lori, naik. Lepas tu 200, 1000 tu 2-3 hari habis kita hantar ke rumah-rumah dengan motor, dengan grab, dengan Food Panda, apa semua, bungkus seat, apa semua tu, Lala Move, semua-semua tu lah. Untuk kawan-kawan kita, tolong hantar rumah-rumah. Habis 1000 boleh lori. Jadi saya daripada situ Allah beri ilham. Oh, best juga ni kalau buka kedai runcit, tiba terfikir. Mat, buka mat. Saya terfikir, oh, rupanya Allah beri ilham. Masa tak lagi, kemudian terfikir, oh, bagus juga buka mat kan. Ramai yang tak ada kerja, dapat bantu cari kerja. Saya pun rezeki bertambah. Lepas tu saya fikir macam nak tolong orang berterusan tu sebenarnya. Jadi saya fikir nanti dekat mat tu nak letak macam apa, yang free punya tu kan. Siapa perlu ambil, siapa nak sedekah boleh letak, Nadia. Jadi orang susah bila dia perlu dia boleh ambil je, memakan asas dalam keluarga. Jadi benda tu kan rezeki kan. Saya dulu pernah susah beli susu anak, tak ada duit. Kadang duit nak makan tak ada, nak beli telur pun tak ada, nak goreng telur pun tak ada duit. Nak beli telur pun tak ada duit, nak goreng telur tak ada duit, nak beli telur tak ada duit, nak masak nasi pun tak ada duit, nak beli beras. Saya selalu rasa macam tu lah hidup, putus rezeki. Bagi orang, kenapa tak simpan, kenapa tak rancang, kenapa tak usaha. Orang yang tanya begini sebenarnya dia diuji oleh Allah. Orang yang cakap macam ni sebenarnya dia diuji oleh Allah. Boleh ceramah pasal perancangan, boleh ceramah pasal rajin, boleh ceramah pasal menyimpan. Tapi satu sudut yang lain, bila telah terjadi, kita tak boleh kata kenapa tak menyimpan, kenapa tak begitu. Saya banyak kali dalam hidup tak ada simpanan langsung. Nak simpan apa? Duit nak makan pun tak ada, nak simpan apa? Beza-beza kan rezeki manusia, tak sama. Ujian tu nama ujian. Sebab tu Allah kata penipu dalam agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang tak suka penipu dalam agama, tak suka tengok orang, tak nak tolong orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang. Dia tak tolong 1 sen pun, dia RM1 pun tak keluar, dia senyum pun tak ada, tadah tangan pun tak ada. Tapi dia tengok orang tolong orang, dia jadi sakit hati. Hati jadi sakit, berdarah-darah hati tengok orang tolong orang. Susah pula hati dia. Wah, cedera parah hati dia. Hati dia cedera tengok tolong orang. Allah kata ni penipu lah agama. Ara'aital ladzi, dia macam heran kenapa dia orang miskin, kenapa dia orang susah, kenapa dia orang tak ada ilmu, kenapa budak tak sekolah, kenapa orang pengotor. Dia jadi heran pula tengok orang. Dia jadi heran pula tengok orang. Dia jadi heran tengok orang lain. Dia pula jadi heran tengok orang. Jadi heran. Dia heran sangat tengok aib orang ni, dia heran. Banyak aib saya sini. Saya cakap untuk saya sini banyak aib yang. Jadi sebab tu, apa dia, Allah kata penipu agama yang tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong yatim. Bahkan dia tak nak tolong. Maka Allah kata dia pula tak suka tengok orang tolong orang. Dia sakit hati tengok orang tolong orang. Jadi berdarah hati dia. Masa hidup dia tak bagi 1 sen pun dia tak bagi. Tapi dia sakit hati tengok orang miskin ni. Geram tengok orang miskin. Tengok orang macam nak ludah je muka, lalu pun tak nak, busuk, kotor. Semoga Allah maafkan kita. Jadi bila saya buat beli macam tu, saya fikir, oh bagus kan, Allah beri ilham nak buka mat tu. Jadi saya pun fikir, oh lepas buat begini saja kongsi tuan-tuan, Allah beri. Tiba datang kemudian ni, oh saya boleh beli buku lori, pergi kanan pergi sini habis, pergi sini habis, pergi sini habis, beras habis, ni habis, beli ni habis, ada barang kurang lah maksudnya, kena order awal. Jadi saya fikir bagus juga ada mat ni. Jadi saya buka mat supaya tu orang boleh ambil free, supaya kerja kebajikan tu berterusan. Dan yang kedua supaya orang dapat free, supaya mudah-mudahan kurang sikit orang mencuri kalau terdesak. Mudah-mudahan kurang sikit orang susah-susah. Dan orang lain kadang nak memberi, tak tahu nak memberi macam mana.
Jadi kalau dia lebih, dia boleh letak sikit, bukan banyak. Dia letak apa-apa barang kat situ, mungkin apa-apalah, gula ke beras ke sikit, letak kat situ. Jadi sentiasa ada berputar. Kadang kita rezeki lebih, dia orang kurang, dia boleh ambil kat mat. Alhamdulillah dah banyak masjid-masjid buat. Alhamdulillah banyak juga macam-macam agama bangsa berani masuk masjid. Tapi kalau dekat depan kedai, lebih ramai orang berani nak ambil depan kedai kan, terbuka begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita dapat bantu lebih ramai orang. Dan juga ramai anak-anak yang bekerja, kawan-kawan, adik-adik muda-muda yang ikut saya, mereka teringin nak bekerja, terutama yang Islam. Jadi bila berniaga, mereka Alhamdulillah peluang pekerjaan. Tapi mungkin ada setengah orang dia tak faham yang bahawa contoh tak boleh ada arak, tak boleh jual arak, tak boleh angkat arak, tak boleh terima bayaran arak, tak boleh masukkan arak dalam plastik. Jadi benda tu kan salah. Tapi ialah tu keperluan yang ada. Jadi doakan supaya dapat peluang pekerjaan. Mungkin dapat buka banyak-banyak mat tu satu hari. Segala puji bagi Allah. Bukan saya saja, ramai lagi dah buat pun, dah puluh orang buat, ratus orang yang dah Malaysia, orang Melayu Islam yang dah buat, orang-orang Islam kat Malaysia yang dah buat, supaya orang-orang Islam dapat bekerja dengan jalan yang bersih dan halal, dan anak muda kita dapat bekerja dengan tanpa peluang ke arak, tanpa jualkan arak. Sebab memang salah kan, semua orang salah. Dan juga doakan harga pun nak cari yang paling murah begitulah, paling murah. Mudah-mudahan jadi sedekah, jadi amal jariah. Untung sikit-sikit pun tak apa, tapi yang penting jadi amal jariah. Jadi amal jariah penting boleh dapat pusing semua sekali, supaya mudah-mudahan jangan harga yang paling murah juga seperti orang lain. Jadi tuan-tuan doakan. Jadi itu antaranya apa, dia cek rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Baca Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini. Ya Allah, kayakan aku bifadlika amman siwa, dengan kurniaan di sisimu sehingga aku tak minta-minta selain padamu. Selalu memberi. Orang kata, ustaz saya tak kaya nak memberi. Dia bukan tunggu kaya memberi, tak. Memberi. Daripada saat pertama kita memberi satu roti, kita kerat dua, hari tu kita jadi orang kaya. Satu hari Allah rezeki dapat 10 roti, boleh kerat lebih ramai orang, dapat 20 orang. Esok Allah bagi 1 juta roti, kita boleh kerat dengan lebih ramai manusia. Dan esok satu masa kita miskin, yang kaya tu Allah. Sampai satu masa Allah beri khazanah yang luas. Hari tu kita dah tak ada kira-kira dah. Macam Nabi dan sahabat yang besar-besar kita dengar, cucu Nabi SAW, dia boleh bagi sedekah pada satu orang makcik sampai 1000 kambing, 1000 unta pun boleh bagi. Sampai 1000 kambing unta hadiah macam tu je pada orang susah, orang miskin. Sampai Abdullah bin Ja'far boleh buat hotel-hotel yang percuma untuk orang luar datang. Sampai orang masuk datang ke sana, mereka terkejut dengan akhlak orang Islam. Sampai mereka boleh buat, dia boleh punya kaya, sampai satu masa dia boleh tengok orang berniaga kecil-kecil susah, dia boleh beli pula perniagaan orang tu, dan dia beli semua barang orang tu, dan dia sedekah pada orang miskin. Orang yang berniaga tadi pun dapat duit. Jadi rupanya dengan kekayaan yang Allah beri, hari ini mungkin tolong bermula dengan mak kita, tolong ayah kita, tolong abang kita, tolong adik kita, tolong anak saudara kita, tolong keluarga-keluarga kita, dan doakan. Paling kurang doa. Untuk depan doa. Mereka tuan-puan, kau nampak siapa susah berniaga, jangan keji dia. Mungkin kita tak dapat tolong dia sebab satu, mungkin sebab kita tak kenal dia. Betul ke tidak, kita tak tahu. Orang kita tolong orang, maksudnya kita kena tolong semua orang, tak. Saya pun sama, saya pun tak kenal semua orang, saya pun tak sempat jumpa semua orang. Saya sebelum tolong orang, saya pun tengok juga keadaan, kemampuan mereka, siapa dia. Dan kita tengok juga, bukan maksudnya memberi semua sekali, tak. Di doa dia, Allahumma akfini, Dasuki dan lain ramai tanya ni, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, Allahumma akfini, Allahumma akfini, alif kaf, Allahumma akfini an haramik. Ya Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Beri kami rezeki yang halal, jauhi kami rezeki yang haram. Wa aghnini, kayakan kami bifadlika amman siwa, dengan kurniaan di sisimu sehingga kami tak minta-minta selain daripadamu. Untuk kaya ni, dia bermula-mula tadi minta kat siapa? Ya Allah, beri kami rezeki yang halal. Minta pada Allah. Jangan biasakan minta dengan orang, harap pada orang. Kita manusia, bila kita susah, memang berharap pada yang kaya. Kita susah, tiba ada orang kaya janji, bos kita janji, kita mesti nak sesuatu. Kita mesti nak sesuatu. Tapi kita patutnya lebih bergantung kepada siapa? Kepada Allah SWT, kepada Allah yang Maha Kaya.
kita akan bergantung. Bila datang pergantungan, ambil wuduk sembahyang. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh beri melainkan Kau. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh beri melainkan Kau. Tak ada siapa yang boleh beri melainkan Kau. Ya Allah, saya ingin begini, tolonglah saya. Perniagaan saya susah, mudahkan saya. Ya Allah, restoran macam tu ada yang susah, restoran banyak tutup kan. Kedai-kedai, banyak kedai-kedai, gerai-gerai kecil-kecil, peniaga. Ni orang yang apa pelancongan semua, umrah, haji, kawan-kawan saya. Ramai penceramah-penceramah pun sekarang dah tak ada ceramah, langsung stop semua sekali. Tak ada pendapatan mereka, keperluan hidup, kewajipan, rezeki anak-anak dia. Banyak orang terhenti yang kerja ke sini langsung, tak ada satu sen dah, dan tak tahu nak mula kat mana. Jangan putus asa daripada Allah. Pertama ambil wuduk, semayang, minta ke Allah. Kalau boleh semayang duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tahajud pun sama, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Ya Allah, bila kita bergantung pada Allah, Allah akan bukakan jalan. Bergantung pada Allah, minta ke Allah. Rayu pada Allah, minta, nangis ke Allah. Ya Allah, tolong saya. Allah suka dengar bila seorang hamba kata, Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, pandang saya. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, terima saya. Ya Allah, bantu saya. Tolong saya, Allah, bantu saya. Minta ke Allah, minta ke Allah. Merayu, minta ke Allah. Ya Allah, yang belum bertemu jodoh, doa, Ya Allah, saya nak jodoh, Ya Allah, temukan jodoh. Ada yang belum dapat anak, kawan-kawan kita, Ya Allah, kawan-kawan saya yang belum ada anak, beri anak yang soleh-soleh. Ada kawan-kawan saya yang tadi sebut keluarga sakit, mak sakit, isteri sakit, anak sakit, sembuhkanlah, Ya Allah. Merayu, Ya Allah, saya diuji begitu begini. Mengadu pada Allah SWT. Mengadu pada Allah SWT. Merayu, minta ke Allah. Nangis, minta pada Allah. Menangis, merayu, minta pada Allah. Selalu sebut, selalu apa dia? Semain tahajud 2, kalau boleh. Yang tak ada, yang hilang kerja, susah, perniagaan pun tak masuk dah, tak masuk, tak ni susah, baca semain duha 2 rakaat, kalau boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Buat duha saja, aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama Fatihah, baca ayat kursi ke, kuliah ke, apa-apa surah yang hafal. Rakaat kedua ku Allah je, ulang. Ulang Allah, buat 6, 8, ulang tak duha. Semain tahajud 4, 6 rakaat, mengadu ke Allah. Allah suka hamba yang mengadu pada dia.